Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Dia dengar suara saya? Waalaikumsalam Tuan. Okey, so selamat datang ke minggu ke-9 dan kita sekarang ni berada, kita akan masuk pada topik 5 Multimedia Authoring Tool seperti yang anda lihat dekat skrin saya. Sekarang ni kehadiran menunjukkan 25 orang. So, kita masih lagi menunggu yang lain untuk join. Okey, bagi yang dah ada, okey, 29 orang. Tak apa, saya akan teruskan dengan kelas ni. Okey, jadi seperti yang saya beritahu pada minggu lepas, minggu ni adalah minggu di mana kita akan start topik yang kelima, iaitu Multimedia Authoring Tool. Dan untuk topik 5, saya akan cover daripada minggu ke-9 hinggalah minggu ke-14. So, di dalam topik 5, tugasan yang akan diberikan kepada kamu ada 3, iaitu yang pertama, practical lab, lab task 4, kemudian lab task 5, kemudian projek. Okay, so ambil maklum bahawa anda akan siapkan projek anda menggunakan tools yang akan saya introduce pada petang ni, iaitu Unity. Okay, kita tengok letuk lesson learning outcome hari ni. Okay, so yang pertama, understand authoring tool. Yang kedua, identify the authoring tool. Dan yang ketiga, identify different types of authoring tool. Okay, so apakah yang dikatakan sebagai authoring tool? Kita akan tengok pada sesi petang ni. So, saya akan cover dalam masa 1 jam. Kemudian saya akan bagikan praktik untuk buat pada laptop masing-masing. Dan saya juga akan sertakan beberapa tutorial yang menjadi panduan untuk kamu semua. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah understand authoring tool. Okey, so apakah basic tentang authoring tool? Okey, so kita recap balik ataupun kita throwback balik apa yang kita dah lalui sepanjang 8 minggu kelas bersama dengan saya, iaitu what we've learned in previous chapter. We've explored the tools and techniques for creating and editing text, graphics, sound, video and animation. Okay, so sepanjang 8 minggu dengan saya, kita dah explore tools ataupun alatan-alatan yang kita untuk create. Itu yang pertama, text. Kita dah belajar bagaimana untuk edit, buat cover magazine, dan kita dah juga belajar macam mana nak buat grafik. Iaitu kita dah belajar bagaimana nak buat button, title, menu dan lain-lain. Okay, ini menggunakan Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Kemudian di dalam topik 2 kita belajar tentang teks dan juga grafik. Dalam topik 3 kita belajar tentang sound. Di mana kamu telah saya tunjuk Adobe Audition, di mana bagaimana untuk menghasilkan audio. Iaitu kamu boleh record ataupun rakam bunyi, dan juga kamu boleh ambil daripada library-library yang mempunyai license yang boleh digunakan pakai tanpa perlu kena bayar. Okey, untuk mengelakkan yang dikatakan sebagai piracy. Okey, so ini kita dah belajar dalam sound. Seterusnya kita pergi pada topik yang keempat, kita belajar animation. Dalam topik video, saya dah tunjukkan kepada kamu tentang hardware dan juga software, iaitu perkakasan dan juga perisian untuk buat editing video, yang kamu boleh gunakan untuk projek video kamu. Dan pada kelas minggu lepas, saya dah tunjuk sedikit tentang animation, menggunakan Pause Tool untuk kamu createkan animation, untuk kamu buat satu video yang simple, iaitu promo video. So ini yang kita dah belajar sepanjang 8 minggu yang lepas. Okay, jadi kita juga faham bahawa powerful media specific software allows developer to work with this media with
ever-increasing ease and sophistication. Okay, kita dah tengok software-software yang kita gunakan sebelum ni menjadikan seorang pembangun media tu boleh bekerja dengan media-media yang diperlukan untuk tujuan yang berbeza dengan lebih senang dan lebih sophisticated. Okay, sebagai contoh, kalau dulu kita nak buat editing gambar, kita perlukan software yang spesifik. Kalau dulu orang kata nak buat editing gambar, memang kena ada Photoshop. Sekarang ni Photoshop juga kamu dah boleh access through kamu punya mobile apps. Okay. Sama juga macam mana nak edit video. Sebelum ni nak edit video kena ada komputer yang power, nak rakam dan lain-lain untuk hasilkan satu video. Akan tetapi sekarang ni kita dah tengok ada apps juga untuk kita boleh gunakan untuk buat editing video dengan senang. Sebagai contoh, kamu dah gunakan Adobe Premiere Rush. Okay. Dan juga beberapa tools yang lain, antaranya Powtoon untuk video dengan lagi mudah lagi. Iaitu kamu boleh drag and drop dan juga kamu boleh isikan saja maklumat dan animation semuanya di-generatekan untuk kamu. Okay. So, dalam chapter ini, okay, we will consider the ways in which developer integrate different media elements to produce a completed multimedia application. So di topik 5 inilah cabarannya, di mana kita kena tahu bagaimana pula developer ataupun bangun media mengintegrasikan. Okay, kita dah belajar integrate di dalam topik 1, iaitu kita kena gabungkan kesemua elemen multimedia. Kita kena gabungkan teks, kena gabungkan grafik, kena gabungkan sound, kena gabungkan video, kena gabungkan animation untuk menghasilkan to produce a completed multimedia application, untuk menjadi satu aplikasi yang komplit. Okay, jadi itulah yang kita akan belajar di dalam chapter ini. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada kamu apakah contoh completed multimedia application. Dan secara basicnya, kamu dah pernah guna dah pun application ini. Sebagai contoh, saya ambil satu application multimedia, PUBG, League of Legends. Itu adalah dikatakan sebagai satu completed multimedia application. Tapi aplikasi-aplikasi tersebut, dia memang very powerful. Memang memerlukan team development yang very strong untuk menghasilkan produk seperti itu. Jadi, kita sebagai beginner, kita akan belajar bagaimanakah the basic way untuk menghasilkan satu application yang komplit. Okey, kita tengok satu contoh. Apakah satu contoh aplikasi multimedia yang komplit? Perhatian ejen. Ejen Ali latihan simulasi mata kini dengan 3 mod berlainan. Main mod arcade, jangka hayat dan masa serangan. Lengkapkan 3 mod ini untuk memperoleh watak baru Ejen Alisha. Ejen Alisha mempunyai kemampuan untuk memulihkan dirinya pada saat-saat sukar. Muat turun Ejen Ali, Mata Training Academy kini dengan 3 mod berlainan di Google Play Store dan Apple App Store. Bertindak segera! Okey. So itu adalah satu contoh yang mudah. Ejen Ali. So kalau tengok dalam dia punya video presentation ini, dia adalah satu aplikasi yang komplit, di mana dia ada satu. Okey, ini kita dah tengok dalam design kita. Kalau tengok pada design ini adalah application dia punya app title, and then dia ada menu, button dan lain-lain. Okay, dan part ini kita dah belajar dalam grafik. Kemudian di dalam application ini ada juga menu-menu, okay, yang mempunyai animated, okay, ataupun animated menu, dan juga kamu boleh klik pada button-button untuk pergi balik dan lain-lain. Okay, kemudian kita pergi pada scene yang seterusnya. Okay, ini adalah gameplay dalam Ejen Ali. So dia ada pergerakan ataupun movement yang dikawal menggunakan touch screen, dan dia akan ada skor, paparan tentang karakter,
Kemudian apakah objek-objek yang terdapat dalam game tersebut. Juga mempunyai indikasi ataupun contohnya live dan juga lain-lain tentang application tersebut. So, ini adalah satu application dan akhirnya sekali kamu boleh buat turun application tersebut dekat dalam Google Play ataupun Apps. So, target kita untuk habis je topik 5 ini, kamu akan menjadikan kamu punya proposal satu reality di mana setiap grup akan menghasilkan produk masing-masing dan jika kamu boleh pergi dengan lebih advance, saya akan ajar bagaimana untuk upload ke dalam Google Play. Okey. Di sini juga saya bagikan dia punya sedikit detail tentang projek tersebut, iaitu Ejen Ali Mata Training Academy is an example of a multimedia project created by Media Prima Digital. Dan saya bagi link dekat sini untuk kamu explore siapakah orang yang terlibat di belakang tabir dia. Okay. So dia punya line is not secured. Okay, so ni adalah dia developer. So akan datang insyaAllah kalau rezeki kamu graduate, kamulah orang yang terlibat di balik tabir dalam pembikinan sesuatu app. Tengok dekat sini ramai kan orang-orang kan. Dia siap tunjukkan app apa yang diorang develop. Okay. Okay, ni nanti kamu boleh explore dan kamu boleh tengok apakah produk-produk yang dihasilkan oleh geng Media Prima Digital. Okay, so nanti kamu boleh buka website ni dan kamu boleh tengok untuk kamu dapat sedikit inspirasi siapakah mereka di balik tabir dalam pembikinan ataupun multimedia development team. Okay, saya patah balik pada saya punya slide ini. Okay, jadi di dalam pembikinan satu projek multimedia terdapat two major approaches, dua kaedah yang paling banyak digunakan, iaitu yang pertama kaedah programming dan yang kedua kaedah authoring. Puan Juraida dia punya speaker dia unmute. Tak apa, saya mutekan dulu. Okey, ada dua kaedah untuk menghasilkan satu projek complete multimedia project, iaitu programming dan juga authoring. Apakah beza? Okey, kita pergi pada yang pertama, programming. Okay, jadi kamu dah tahu dah sebagai dalam bidang teknologi maklumat ni, ini adalah salah satu kaedah untuk kita menghasilkan satu sistem projek malahan multimedia punya apps. Okay, so developer uses a programming language such as Visual Basic or C++ to directly specify the many ways in which media are presented and user interaction are carried out. Okay, secara dalam bahasa yang mudah, kaedah untuk menghasilkan multimedia iaitu kaedah programming. Buat coding, untuk buat menu, untuk buat button dan juga lain-lain. Okay, kejap ada orang datang office. Macam mana? Cek. Kau hantar. Okay. Kalau tak, kamu nanti kau projek. Okay. Okay. Minta maaf tadi ada orang datang masuk office. Okay. So programming. So kaedah yang paling basic untuk buat satu game, memang totally hardcore programming. Macam kamu buat sistem kan. Kamu belajar Java dan lain-lain, macam mana nak buat button, macam mana nak input. Macam itulah kaedah programming digunakan untuk buat game. Okay. Kalau dulu saya dekat UPM dulu, kami belajar buat game melalui OpenGL. Daripada C++ buat game macam contohnya Counter Strike. Macam tu. Okay, tapi memang hardcore. Okay. Okay, kenapa programming? So programming is extremely powerful because it provides the developer with precise control over every aspect of the application.
Okay, kenapa orang memilih untuk buat programming? Sebab semua aspek di dalam game tersebut dikontrol menggunakan kaedah programming. Tetapi, it requires a thorough command of the programming language. Okay, limitation dia adalah untuk buat satu program, kamu perlukan faham keseluruhan command di dalam programming. Itulah dia punya limitation dia. Kalau macam dalam Java tu, kamu kena mahir semua library yang kamu nak kena masukkan di dalam kamu punya project. Dan juga kaedah programming, ia akan menjadi time consuming. Sebab tu ia time consuming, ia kamu kena tengok line by line dan kamu kena buat debugging dan lain-lain. Okay. Hence, jadi disebabkan oleh limitation tadi, application development limited to a relatively small number of specialists. Itu sebab orang programming ni orang yang kaya-kaya. Sebab apa? Kalau kata nak mahir programming A to Z ni, memang a very small number of specialists. Orang yang betul-betul memang geek, dia boleh bangunkan satu application menggunakan kaedah programming. So, to make multimedia development a practical possibility for a wide range of people, another approach was needed. Jadi, untuk menjadikan pembangunan multimedia ni lebih mudah diakses oleh orang yang lain, jadi salah satu lagi diperlukan untuk mengatasi masalah programming. Okay, jadi, apakah kaedah tersebut? Kaedah authoring. Okay, so authoring is the process of integrating and presenting media elements using software called authoring application. Okay, so kaedah authoring ni dia lagi mudah berbanding daripada programming. Kenapa? Yang pertama, authoring allows developer to concentrate on the appearance and the functionality of their creation. Okay, jadi untuk menghasilkan satu produk multimedia, apabila kamu menggunakan kaedah authoring, kamu boleh concentrate kepada macam mana aplikasi itu punya rupa bentuk dan juga bagaimana ia function. Okay, dengan kaedah automatically generating the specific instruction a computer execute to present a multimedia product. Okay, jadi kita tak perlu tahu tentang back end dia. Okay, programming contohnya kalau kamu nak create button. Kalau dalam Java tu kamu kena perlukan coding ni satu-satu kan. Tapi kalau authoring ni, kita boleh drag, drop dan kita boleh bagi instruction untuk jadikan dia sebagai button. Okay. Juga authoring open multimedia development to vast majority of computer user. Okay, jadi dengan authoring menjadikan pembangunan multimedia tu lebih boleh digunakan untuk orang yang ramai. Okay, saya ambil satu contoh yang mudah. Kalau diberi pilihan antara Adobe Premiere dengan Powtoon, okay, kalau saya tanya pada student, kamu akan lebih rasa Powtoon lebih mudah digunakan sebab kamu hanya perlu drag and drop, kemudian kamu boleh export. Berbanding dengan Adobe Premiere, kamu nak kena cut, potong, record dan lain-lain. Betul tak? Okay, jadi begitu juga dengan kaedah authoring ni, dia lagi memudahkan proses untuk pembangunan multimedia supaya orang yang tidak ada basic tentang programming boleh juga menggunakan untuk menghasilkan satu produk multimedia. Okey, so kita dah habis tentang teori iaitu programming dan juga authoring. So, apakah kaedah ataupun approach yang kita akan pakai dalam kita punya topik ni? Pastinya kita akan guna authoring. Okey, mari kita tengok dulu apakah jenis-jenis authoring tu. Okey, so saya duk cakap authoring tool kan. Okay, apakah sebenarnya authoring tool? Okey, kita tengok pada quotes dekat sini. The tools of a traditional author include pens, typewriter and word processor. So, orang penulis, alat yang digunakan untuk menulis adalah kalau dulu menggunakan pen untuk mereka cerita. Kemudian pergi lebih advance lagi dengan wujudnya typewriter, gunakan typewriter.
dan yang terkini menggunakan word processor. Contohnya Microsoft Word, Google Docs dan lain-lain. Okey, jadi sebagai seorang penulis, peralatan yang digunakan adalah ini. Bagaimana pula sebagai seorang multimedia author? Kamu ni. Okey, so tool yang kamu akan gunakan untuk multimedia author is called authoring application. Okay, so authoring app. Okay, so authoring apps is a software specifically designed for the creation of multimedia projects. Okay, so sebelum ni kita dah tahu nak buat audio je, boleh guna Audition. Nak buat video je, boleh guna Adobe Premiere ataupun Premiere Rush. Nak buat grafik je, boleh gunakan Photoshop, boleh gunakan Illustrator. Okay, tetapi bagaimana untuk buat satu projek yang komplit, kita perlukan authoring application, iaitu authoring application are used to, kita tengok dekat sini fungsi dia, kenapa kita perlukan authoring tool, assemble media element. Okay, kalau kita ada banyak elemen, contohnya teks, grafik, audio, video, kita boleh gunakan authoring tool untuk assemble ke semua aplikasi ini tadi. Sebagai contoh, tengok macam Agent Ali tadi tu kan, dia ada audio, dia ada video, dia ada animation, dia ada grafik, dia ada teks. Jadi authoring application boleh assemble ke semua multimedia element. Yang kedua, apa yang dia boleh buat adalah synchronize content. Okay, jadi kalau daripada sumber-sumber yang berbeza, dia boleh masukkan dalam satu dan boleh synchronizekan content tersebut. Okay, kemudian authoring application juga boleh design user interface. Jadi kelebihan dia adalah kita boleh createkan button. Contohnya daripada teks kamu tu kan, yang kamu buat dalam Adobe Illustrator tu kan. Jadi gunakan authoring application, kamu boleh jadikan dia sebagai user interface. Boleh klik back, next dan lain-lain. Okay, dan lastly, provide user interactivity. So user interactivity ini yang tidak terdapat di dalam application-application yang sebelum ni. Contohnya kita gunakan Photoshop, ultimately kita gunakan Photoshop, kita boleh tengok gambar sekeping. Okay. Illustrator pun sama, dia hasil jadi gambar. Audition dia boleh jadi play video, boleh play audio aja. Kalau Adobe Premiere, dia boleh just play video saja. Tapi authoring application kita boleh jadikan, kita kumpulkan dan kita boleh letakkan dalam bentuk interaktif. Kita boleh klik dan play video, klik dan play sound, klik dan dipaparkan galeri dan lain-lain. Okey, jadi kita tengok juga perbandingan di antara programming dengan authoring. Okey, kalau diberi pilihan, manakah kamu nak pilih, programming ke authoring? Okey, so kita perlu tahu apakah kelebihan dan kelemahan masing-masing. Okay, kita tengok yang pertama. Programming requires mastery of specific command and syntax of the language and is often time consuming. Kita dah tengok tadi. Kelebihan programming tadi dia boleh buat semua benda, tapi kelemahan dia adalah mesti master dekat coding dan juga dia mengambil masa yang panjang. Okay, kaedah yang kedua, authoring allow developer to focus on the design, interactivity and project performance rather than syntax. Okay, dengan kaedah authoring ia lagi mudah, jadi kamu boleh fokus pada design, button, interactivity, kemudian project performance. Okay, mana satu kita nak pilih? Pastinya kita akan pilih authoring. Okay, so sebelum kita tengok pada authoring tool yang kita akan gunakan, kita kena identify pula apakah jenis-jenis authoring tool yang digunakan. Okay. Metaphor. Okay, kita kena tahu dulu apa yang dikatakan sebagai metaphor. Okay, so apakah itu metaphor? Help orient developer to how the software organize media elements, sequence events and present a final multimedia project. Okay, jadi a metaphor is a comparison of one thing to another to enhance understanding. Sebagai contoh, first time kamu gunakan Microsoft Word, okay, pastinya kamu dapat lihat ikon-ikon yang mengarahkan kamu untuk buat apa dan lain-lain kan. Kita ambil contoh dekat sini. In PC, we understand how to delete file by dustbin. Okay, so metaphor adalah penggunaan ikon
untuk mempresentkan pada user apakah yang dia boleh buat. Jadi kalau dalam satu menu application yang kamu nampak ada dustbin ni, pastinya kamu tahu, okey, ini function dia untuk delete. Okey, itu yang dikatakan sebagai metafor. Okey, jadi kita tengok pada menu-menu yang berbeza di sini. So, di dalam dunia application ataupun multimedia development, icons adalah metafor yang sangat biasa digunakan untuk menggantikan, untuk represent tentang sesuatu benda dalam suatu apps. Sebagai contoh, kalau kamu tengok pada anak dekat belakang ni, kita tahu function dia adalah untuk go back. Ini go forward. Okay. Kemudian yang ini untuk scroll. Yang ini untuk close. Yang ini untuk time. Ini untuk calendar. Okay. Yang ini untuk shuffle. Ini untuk like, dislike. Kemudian untuk lock, unlock. Zoom in, zoom out. Location, night. Okay. Day. Okay. Dan lain-lain. Okay. So sama juga macam kamu create menu sebelum ni. Kamu akan gunakan icon untuk kamu represent kamu punya project. Okey, jadi kita tengok pada metafor yang terdapat dalam authoring metafor. Okey, ada 3 kaedah yang digunakan untuk authoring metafor. Kaedah yang pertama adalah menggunakan card, kaedah yang kedua menggunakan icon, dan kaedah yang ketiga menggunakan timeline. Okey, apa itu card? Media content is organized in sequential order on a stack of cards. Itu adalah metafor yang pertama yang kita kena faham. Metafor yang kedua adalah menggunakan icon. Macam saya sebutkan tadi, media content is organized in a flow line. Di mana icon-icon mempresentkan tentang apakah yang kamu dapat lihat tentang projek kamu. Dan yang ketiga, media timeline, iaitu media content is organized as sequence of frame. Kita tengok. Okay, metafor yang pertama iaitu card metafor. Okey Kak, apakah authoring tool yang menggunakan card metafor? Seperti yang kamu lihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh authoring tool yang digunakan dalam Microsoft PowerPoint. Okey, kenapa dipanggil sebagai card metafor? Dia dah sebutkan tadi, iaitu media content is organized in sequential order on a stack of cards. Okay, kalau kamu tengok pada dekat sini, di sebelah kiri ni adalah setiap kad yang digunakan untuk menghasilkan PowerPoint presentation. Dan kita faham bahawa dalam Microsoft punya PowerPoint, setiap kad ni dia adalah sequential. Dia kena 1 dulu, lepas tu dia baru pergi pada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu yang dikatakan sebagai stack of card. Kamu boleh tunjukkan 1, kemudian baru boleh tunjukkan 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah dipanggil sebagai card authoring metafor. Okey, ini kaedah yang pertama. Jadi, multimedia authoring yang basic yang orang ramai guna adalah Microsoft PowerPoint ataupun Google Slide. Kaedah yang kedua adalah icon authoring metafor. Okey, jadi kamu dah pernah gunakan dah yang icon kat sini. Iaitu kalau kamu ingat balik, kamu pernah gunakan di dalam kamu punya Adobe Illustrator. Okey, iaitu kamu pick je icon apa, contohnya pemadam. Dan kamu boleh edit dekat dokumen kamu. Padam, color dan lain-lain. Ini yang dikatakan menggunakan icon authoring metafor. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah timeline. Okey. Ini juga kamu dah pernah tengok di dalam Adobe Audition dan juga Adobe Premiere Rush. Di mana setiap objek ataupun elemen yang kamu gunakan tu dia akan berdasarkan masa. Iaitu start daripada 0 saat sehinggalah berapa minit. Itu yang dikatakan sebagai timeline. Start from 0 until the end of the content. Kalau dulu satu multimedia authoring tool yang popular iaitu Flash, dia menggunakan kaedah ini. Iaitu dia ada timeline. 1 sampai berapa. Maksudnya kalau kita tekan pada button play, dia akan tunjukkan animation, video dan lain-lain. Okay, so itu dikatakan sebagai timeline. Okay, saya ulang balik, ada 3 authoring metafor, iaitu yang pertama card, iaitu media disusun dalam bentuk card. Okay, jadi dia mempunyai sequence, iaitu dia ada dia akan dipamerkan dalam bentuk
sequence. Mesti 1 dulu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah dalam bentuk stack of card. Itu sebab dipanggil sebagai card. Kaedah yang kedua adalah dalam bentuk icon. Iaitu authoring, kita perlukan icon untuk kita faham tentang flow sesuatu projek tersebut. Okay. Dan yang ketiga, menggunakan timeline, iaitu metafor yang menunjukkan dari sudut masa kosong sehingga berapa minit, jam dan lain-lain. Okey, so sampailah pada soalan yang besar dekat sini. So the big question, what is the authoring tools we are going to use for our class? Jadi saya ada dapat message lah, saya baca juga. Tuan, line saya problem, kejap ada, kejap tak ada, maaf tuan. Kejap terkeluar. Okey, Nur Afika Syirah, dia ada masalah lain, tak mengapa. Saya akan sediakan recording ni untuk kamu lihat semula saya punya kelas. Tak ada masalah. Okey, saya dah balas pada meeting chat. Okey, kejap ada juga bunyi dekat ni. Dekat WhatsApp. Sekejap saya check. Okey, tak ada. Alright, so the big question. So kita kena jawab big question ni. Apa tools yang kita akan gunakan? Okay, kita akan gunakan, dah habis dah untuk topik teori. So, saya buka tentang jawapan dia adalah Unity. Okay, so di dalam saya punya slide ni, saya ada sertakan satu link. Kamu klik pada gambar tu. Okay, saya bagi introduction untuk Unity. So, Unity for all. Okay, so kita tengok dulu Meet with Unity. Nak tunjukkan dekat kamu berapa canggihnya Unity ni. Okay, ni contoh hasil-hasil daripada game yang dibangunkan menggunakan Unity. Ada tak dia bagi preview Biasanya dia bagi dalam bentuk video. Okay, tak apa. Nanti kamu boleh explore apakah contoh-contoh game-game yang dibuat menggunakan Unity. Biasanya kalau macam game-game baru ni, dia akan bagikan dia punya ada tak? Saya cuba cari dekat YouTube je. Saya tak ada punya promo. Okay, ni contoh game yang menggunakan Unity. Mars. Okay, so kalau kamu lihat, engine Unity ni memang very powerful lah. Kalau kita tengok dekat situ, dia menggunakan 3D yang complicated. Nampak tak? Feeling of dread and great space travel. When I got the game in early access, right as it was first released. Orang released. buat review, tapi kamu boleh tengoklah dia punya ni, tengok dia punya menu. Okay, ni dia punya foto scene dia. Ni dalam in-game dia punya ni lah. Okay, ni contoh play mode dalam game. Okay. So game ini dibangunkan menggunakan Unity. Okay. So itu, okay, ni nanti kamu boleh tengok pada link yang saya akan bagi sekejap lagi. Okay, ada lagi tak? Okay, so next topic, apa yang kita akan buat adalah use multimedia authoring tool
describe the workspace and create and edit symbol. Alright, so kita akan pergi pada practical activity untuk memberi pendedahan pada kamu. Okay, so practical activity E. Firstly, saya nak minta anda buat installation dahulu. Okay, so untuk minggu ni, kita akan ada practical activity selama 4 hours. Di mana saya ada bagikan, misalnya, Unity installation. Okay, so Unity installation, kamu kena klik pada unity.com. Okay, kemudian kamu akan pergi pada, sebab kamu first time user, kamu klik pada start here. Okay, so kena beritahu, ni tak ada apalah, kamu agree and download. Okay, Unity ni, terangkanlah sikit. Unity ni dia percuma apabila anda buat app tu dan anda punya company tidak menjana keuntungan lebih daripada $100K. So, sebab kita pun student kan, so ni adalah first time kita baru nak develop, macam nak cari 100K punya income kan. So kita klik dekat agree and download. Okay, kemudian kamu akan pergi dekat kamu punya Unity Hub setup ni, kamu klik dekat save. And then, bila dah save yang setup ni, kamu double klik. Kemudian kamu perlu klik yes. Then dia akan buat installation. Okay, dekat sini dia akan keluar. I agree. Kemudian kamu klik dekat Unity Hub, install. Okay, kemudian finish dan run Unity Hub. Dia akan buka Unity Hub tersebut. Okay, so dekat sini dia akan, kalau first time user, kamu just allow sahaja. Okay, dekat allow, kemudian allow access. Dia tengah running. So dia akan keluar macam ni. Okay, so first thing adalah kamu kena klik dekat install. So apabila kamu dah pernah install, dia akan ada macam ni lah, version-version yang berbeza. Sebagai contoh, saya punya latest version adalah 2020.1.4.f1. Okay, dan juga kamu boleh installkan 19.4.9.f1. Okay, kalau first time kamu install dia belum ada lagi, kamu klik dekat add. Okay, kemudian kamu boleh pilih version apa yang kamu nak. Okay, pilih yang dia tulis kat situ recommended release. Okay, sebab apa? Kalau pre-release adalah beta version yang belum officially keluar dekat Unity. Sebab jika kamu gunakan yang ni, dia akan keluar beta version. Dia akan ada bug dan lain-lain. So sebabkan kita beginner, pilih dia yang recommended dan klik next. Okay, dan kamu kena perhatikan di ruangan ini. Okay, iaitu platform. Platform apa yang kita nak build untuk kita punya project. Okay, disebabkan kita nak bina APK, iaitu Android punya apps. So kita kena pilih dekat sini, platform Android build support. Dan make sure kamu klik pada Android SDK, Software Development Kit, dan juga OpenJDK. So make sure kedua-dua pilihan ini kamu select. Okay, dalam kelebihan yang lain dia adalah ia juga boleh build untuk iOS, TV, iOS, Linux, Mac, kemudian Windows, WebGL dan lain-lain. Okay, tapi untuk kelas saya akan fokus kepada untuk bina apps untuk Android. So make sure ini kamu klik. Okay, kemudian documentation dia akan macam ni, klikkan, kemudian klik pada next.
Okey, selepas itu juga kamu akan diminta untuk install Visual Studio 2019. Disebabkan di dalam kita punya multimedia authoring tool ni kita akan gunakan script iaitu C#. Okay, so klik dekat I have read, I have read, kemudian klik pada next. Kemudian juga end user license agreement, klik pada I have read, and then klik pada done. Kemudian installation akan berlaku. Okay, something went wrong. There is not enough space. Okay, sebabkan saya punya C saya dah penuh. Okay, so make sure kamu install dan pastikan kamu punya C drive tu ada ruang lagi. Sekejap saya check saya punya C. Tengok dekat this PC. Nampak tak saya punya C saya hanya tinggal 1.81 GB. Okay, so saya kena clearkan saya punya C dahulu. Okay, tapi make sure kalau dekat laptop kamu mungkin tak ada masalah. So, ulang balik step yang saya buat tadi. Okay, so that is for the next activity. Okay, saya dah recordkan yang ni. Nanti kejap lagi saya benarkan kamu untuk saya akan upload kat YouTube untuk memudahkan kamu. Kemudian kamu boleh follow part untuk installation. Mudah saja, saya dah bagi dia punya link. Okay, dan saya dah bagikan dia punya link dekat sini juga, iaitu Practical Activity E. Okay, bila dah siap je, kamu kena sign in dan juga create account. Okay, untuk sign in Unity, kamu boleh gunakan saya buka satu tab. Okay, kamu kena sign in. Okay, kamu klik dekat sign in ini. Okay, kalau first time user, kamu kena create a Unity ID. So, klik dekat create a Unity ID. Kamu boleh sign in with Google or Facebook. Very simple. Kalau kamu tak nak createkan kat sini, gunakan sign in daripada Google kamu. Lagi senang. Okay, so sign in with Google. Dan kamu boleh pilih je account apa yang kamu nak gunakan. That is it. Very simple. Okay. So automatically dia akan gunakan Google account lah untuk dia sign in. Then kamu boleh terus gunakan. Okay, so itu part 1, installation. Part 2 adalah banyak saya tak buat kat sini. Saya buat. Installer. Okay, bila dah siap installation, bila kamu dah boleh run kamu punya Unity. Sekejap saya bagi contoh macam mana yang dah siap installation. Saya buka Unity Hub. Misal kata bila dah siap aja installation, okay, kamu boleh create a new project dan kamu boleh tunjukkan screenshot. Ada orang message ke kejap. Okay, so bila installation dah siap, dia akan keluar macam ni lah. Okay, so ni sebabkan ni projek saya sebelum ni.
Okay, so kamu akan dapat window yang macam ni untuk start new project, dan inilah screenshot yang saya perlukan untuk kamu hantar. Okay, nanti ni tips sajalah sebagai nanti permulaan nanti. Bila kamu gunakan ni, first time memang dia agak apa-apa nak faham dia punya user interface. Tapi biasakan menggunakan window layout 2x3. 2x3 tu dia akan ada dia punya project window dan dia punya preview window, dan juga dia akan susunkan semua ni dengan lebih senang. Ini lepas kamu buat installation. Okay, jika part 2 nanti kamu kena tengok semua tutorial yang saya dah linkkan dekat sini. Okay, cuba nanti kamu klik dekat learn how to use Unity, kamu klik dekat create your first project ni, klik dekat link tu. Okay, so tadi kan kita dah sign in kan. So kamu make sure kamu sign in. Bila kamu dah sign in, kamu boleh start tutorial. Okay, so tutorial tu dia ada 5 part yang penting, iaitu yang pertama, welcome to Unity, get Unity, install Unity Hub, create Unity ID, and create your first project. Kemudian start creating with in-editor tutorial. Kalau kamu tengok dia punya tutorial ni, dia automatically kamu dah boleh buat game-game yang menarik. Contohnya first person shooter, go-kart, platformer, dan juga lain-lain. Ini boleh kamu boleh select dan dia akan terus ajar je. Ini bagi yang peminat nak buat game lah. Dan saya dah sediakan dekat sini 6 perkara tadi, iaitu welcome to Unity, install dan juga yang lain-lain ni. So make sure kamu lihat dan juga kamu follow tutorial tersebut, dan bila dah sudah kamu klik watch. Dan sebab sini dia ada banyak video tutorial. Kita tengoklah satu yang pertama. Ini dia punya intro video ni. Okay tak? Alright. Okay, so di dalam practical activity. Okay, so jam dah menunjukkan 3.49. Okay, sekejap lagi saya akan add activity ini di dalam classwork. Okay, so kalau kamu buka kamu punya classwork nanti, kamu akan dapat lihat topik 5, iaitu multimedia authoring concept, dan saya punya Google Slides tadi. Jadi kamu boleh lihat semua. Dan saya akan addkan satu. Okay, so saya assign. So untuk due date, sepatutnya kita akan spend masa esok 4 jam untuk buat. So saya letak je 14 Oktober. Dan saya assign. Oh, lupa pula letak kat bawah topik mana. Okay, so practical activity saya letakkan di bawah. Okay,
So di bawah topik 5 iaitu practical activity E. Okey, jadi arahan seterusnya daripada saya, selepas ini kamu dikehendaki untuk buat practical activity E. Untuk hari ini ada lagi 1 jam. Tadi kita start pukul 3 kan. So sekarang ni pukul 4. Pukul 4 sampai pukul 5, saya nak kamu buat installation dahulu untuk Unity. Kelas esok saya akan perincikan tentang Unity ni. Saya akan introduce kamu tentang user interface, hierarchy, tool dan lain-lain. Okay, so ini dah masuk topik yang berat. So kamu kena bersedia sebab nanti dalam minggu ni kita akan terus buat kita punya projek. Okay, so nanti buat installation dahulu. Ikut langkah dalam practical activity E. Okay, so tamat untuk kelas hari ini. Okay, saya buka untuk sebarang soalan. Boleh bertanya sekarang. Okey, tak ada soalan? Saya tengok. Okey, tak ada dekat meeting chat pun tak ada. Dekat dalam
Okey, so saya edarkan borang kehadiran. So, boleh isikan borang kehadiran. Kemudian bila dah isi borang kehadiran, saya benarkan anda untuk hang up. Dan anda boleh mulakan dengan practical activity E, bahagian yang pertama iaitu Unity installation. Jadi sekian, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Sama-sama Amirul Terima Ihsan. kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Saya Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Sama-sama.